أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Imam, yang dihormati Nazir dan Yulitan Kuasa Surau di sini, seterusnya muslimin muslimat, keluarga muslimat di atas yang Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita boleh memulakan sesi tengah hari ini tazkirah dengan sama-sama kita membaca ulumul kitab. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnia, kesihatan dan juga umur serta nikmat iman dan Islam, kita telah berada di dalam masjid ataupun di surau ini, dan khusus paling penting ialah pada hari Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hal. Dan setiap kali tiba hari Jumaat, ada di kalangan kita yang merasakan seolah-olah inilah hari terakhir, kerana kita dimaklumkan, diberitahu bahawa hari kiamat itu juga berlaku pada hari Jumaat. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan tazkirah pada tengah hari ini dapat memberikan ingatan khusus kepada diri saya dan pada kita semua pada amnya untuk mengambil iktibar daripada apa yang akan disampaikan, kerana peringatan itu amat penting dan amat perlu bagi orang mukmin. Allah SWT berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah amaran, berilah ingatan, berilah nasihat dari masa ke semasa, kerana peringatan itu amat bermakna, amat penting kepada orang-orang mukmin. Jadi kalau kita tidak hadir dalam majlis-majlis ilmu, tidak hadir dalam majlis-majlis liqa' fikri, usrah, tazkirah seumpamanya, mungkin ya, ingatan-ingatan ni hanya kita dapati di tepi-tepi jalan. Ya, misalnya di tepi jalan, bila kita bawa kereta ni, kita nampak ditulis, "Sudahkah anda membayar zakat?" Mungkin ingatan-ingatan dalam bentuk yang tidak membawa kepada kesedaran diri, lebih kepada ingatan untuk melakukan sesuatu, ya. Dan itu pun sudah cukup baik daripada tidak ada ingatan langsung, ya, daripada tidak ada langsung. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin membaca satu surah di sini yang insya-Allah kita sama-sama melihat, ya. Itulah surah Asy-Syam. Surah Asy-Syam adalah antara surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini diturunkan sebelum daripada Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan surah-surah Makkiyah ini bersekitar atau berkisar dalam bab-bab tentang akidah. Izinkan saya baca sedikit surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 10 ayat. Kalau kita perhatikan struktur ataupun retorik ataupun organisasi ayat-ayat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Asy-Syam yang bermaksud matahari. Perkataan matahari itu sendiri sebenarnya apabila dia terbit saja, kita pun sebelum terbit kita sudah bangun dan sudah bersiap. Di Kuala Lumpur ni 5:30 pukul 6 sudah bersiap sedialah untuk ke pejabat. Kadang lambat kita keluar, matahari naik, kita dah tak sampai pejabat.
Ya, kalau kita duduk dekat, ya setengah jam sepatutnya boleh sampai, 20 minit boleh sampai, tapi kerana jamnya begitu dahsyat, kita kena bangun lebih awal. Matahari ini digambarkan satu objek yang cukup cukup besar, sehingga kalau manusia atau apa saja objek yang lalu mendekatinya dalam jarak ratusan batu pun boleh terbakar, boleh hancur. Kalau matahari ini tak ada, kita rasa gelap gulita, pokok pun tak boleh hidup, kerana matahari memberi sumber tenaga kepada pokok, memberi cahaya ultraviolet untuk menyempurnakan kulit tubuh badan manusia. Jadi matahari ini hebat, dan Allah SWT sebut bersumpah dengan nama matahari, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, dan bulan apabila ia mengiringinya. Dua objek yang dikembarkan di dalam Al-Quran ini. Kalau kita perhatikan karakter-karakter dalam Al-Quran ini disebut mesti berkembang. Ada syurga, ada neraka, ada lelaki, ada perempuan, ada pahala, ada dosa. Jadi matahari kembarnya ialah bulan, dan digambarkan pada malam hari ialah bulan muncul mengambil cahaya, pantulan cahaya matahari untuk memantulkan cahaya ke bumi, dan disebut dan bulan mengiringinya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita bayangkan cakrawala ni seperti di stadium lah ya, tempat lumba lari, track, kita nampak ada track, ada garis-garis tu. Begitulah agaknya ya, kedudukan cakrawala di atas sana. Bulan berada di atas track ataupun laluan, dia tidak lari daripada laluan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bumi juga berada dalam tracknya dan tidak keluar daripada sunatullah. Matahari juga berada di tempatnya dan tidak keluar daripada tempatnya. Ini Allah Ta'ala akan menggambarkan keagungan, kehebatan diri Allah SWT yang hebat, yang maha agung, maha pencipta. Dan kemudian Allah SWT sebut di sini, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha, dan apabila ia memperlihatkan dengan jelas dan nyata. Ya, matahari ni kalau ada ni, kalau orang repair kereta bawa pokok ni tengah malam, memang tak nampak, dia bawanya lampu. Kadang-kadang bawa lampu pun tak nampak juga. Tetapi bila siang hari, tak payah lampu, tak payah torchlight, tak payah apa-apa, matahari itu sendiri sudah boleh menampakkan setiap benda dengan jelas dan nyata, kecuali benda itu sorok di bahagian dalam. Hebatnya matahari ni tuan-tuan. Ya, malam kita hilang barang jatuh depan rumah tak jumpa, siang hari baru jumpa. Oh, malam tadi tak nampak, siang cukup terang benderang. Dan malam apabila ia menyelubunginya, walaili idza yaghsha, iaitulah apabila malam ni, KLCC ni malam terang benderang tuan. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan malam ni untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Tapi setengah manusia terpaksa bekerja kerana mencari sesuap nasi. Khususnya duduk di Kuala Lumpur ni, kadang-kadang dengan income yang tak seberapa tu, ya, meminta ataupun menuntut kita untuk buat kerja part time, malam jual burger, malam niaga seumpama. Itu sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai seorang bapa kalau kita ada keluarga, sebagai seorang suami kalau kita ada isteri, kerana nak menyara kehidupan keluarga, menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang bapa kepada ataupun isteri. Jadi malam terpaksa. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan malam ini untuk istirahat. Bila kita tidur tuan-tuan, malam yang bahagian yang pertama tu, badan kita melalui satu proses chemistry ya, untuk menyahkan, ya, stabilkan tubuh badan chemistry kita. Dan tahap yang kedua, dia akan membersihkan pengkumuhan di buah pinggang kita dan seumpamanya. Dan kalau cukup kita tidur 4 jam, ya, kalau orang dewasa ni 4 jam lah, minimal tu 4 jam, tapi yang baiknya 6 jam. Maka proses itu akan membersihkan tubuh badan. Dan apabila kita bangun daripada tidur, kita akan cari bilik air tuan-tuan. Kerana waktu malam itu memang secara tabiinya diproseskan badan kita untuk istirahat, supaya kita ada kekuatan, tenaga baru apabila kita bangun. Dan apabila kita bangun, bilik air adalah tempat kita untuk kita keluarkan apa yang telah dinyah pusat ataupun dinyahkan daripada chemistry badan kita itu. Jadi kalau orang kerja malam, ya, sebenarnya ataupun tak tidur malam atau paksa diri tak mau tidur malam, sebenarnya dia telah melanggar satu proses tabii,
ya, untuk membetulkan kedudukan chemistry dalam tubuh badan itu sendiri. Kalau sekali-sekala tak apa, kalau selalu sangat sampai malam langsung tak tidur, hanya siang saja, ya, di mana dalam proses tidur siang dan tidur malam ni dia ada beza dari sudut suhu, ya. Kerana suhu juga, suhu luar dan suhu dalam ni menyumbang kepada proses perimbangan dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, saya pergi ayat yang kelima, wassama'i wa ma banaha, dan demi langit yang membelanya, langit, kemudian di bawahnya disebut wal ardi wa ma tahaha, iaitulah bumi, langit dan bumi. Yang tadi matahari dan bulan, siang dan malam, sekarang langit dan bumi. Nak menunjukkan kepada orang yang membaca ni, apabila kita baca ni, kita terbayang, Masya Allah, hebat. Langit tu menembusi 7 petala, dan di bawah ni 7 petala bumi, hebat. Sampai NH 370 hilang pun kita tak tahu, tak jumpa. Nak cari ke langit mana tak jumpa, nak cari dalam lautan ini berapa petala bumi, berapa lapis lagi, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan kita dibayangkan lautan Hindi itu, tuan-tuan, dia punya ombak, dia punya dalam, Masya Allah, hebat. Sampai orang tak berani nak pergi, nak cari, nak teroka masuk di bawah dasarnya, cukup dalam, yang kita tak tahu apa lagi khazanah yang ada dalam perut laut itu sendiri. Jadi tiga perkara ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita kehebatan, kegagahan, keagungan membela alam ini. Bukan satu alam, banyak alam, ya, alam cakrawala, alam langit, bumi, kemudian dalam bumi pula ada lagi benda-benda ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-7, iaitu manusia. Manusia ni satu komponen kecil yang duduk dalam cakrawalanya, hebat. Manusia ni satu benda yang kecil yang duduk dalam atas muka bumi. Bumi ni satu daripada cakrawala. Jadi bila Allah Ta'ala gambarkan kehebatan, keagungan, kekuatan, maha hebat dia, maha perkasa dia tu. Jadi kalau ada manusia yang nak tunjuk sombong dengan Tuhan, ya, Allah Ta'ala dah tetapkan peraturannya dalam peraturan hidup ni begini. Allah Ta'ala cipta bumi, cipta cakrawala, cipta bumi, cipta manusia dalam tu. Dia kata ikut SOP, Standard Operating Procedure. Ini manual di Quran adalah Standard Operating Procedure, ikut prosedur. Aku yang cipta bumi, aku tahu manusia, aku tahu masalah manusia, ini peraturan untuk manusia. Tiba-tiba kita kata kita nak pakai peraturan lain. Ini milik, bumi adalah milik Allah, dia yang mencipta, dia yang tahu manual apa yang baik untuk mengurus bumi. Kalau orang ada pemikiran itu senang, ya, itu kalau macam kita datang bangunan ni kan, kita ada kerja dipanggil maintenance atau custodian. Dia ada SOP itu, Standard Operating Procedure. Masuk pejabat pagi pukul berapa, sebelum pekerja datang dia tahu dah apa. Dia cek lampu, dia pastikan semua, dia bilik air semua. Masuk bilik air pun ada kat papan tu SOP. Dah cek ke belum, dah buat belum, dah cuci. Kemudian supervisor datang, dia tengok orang dia buat belum, ya. Kerana kalau supervisor tu dia nak cek bilik air bersih tak bersih tu, kan dia lalukan tangan di atas pintu bilik air tu, dia tengok ada apa tak. Dia sapu, oh ada apa. Dia beritahu pekerja. Itu SOP, Standard Operating Procedure, memang kena buat. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ni wa nafsin wa ma sawaha, sempurna. Manusia yang sempurna lah. Nak cakap sempurna ni, tuan-tuan, bila kita hilang satu mata baru kita rasa sempurna atau tidak. Bila kita hilang satu jari baru kita tahu sempurna atau tidak. Ya, bila kita angin tak keluar dari perut, Masya Allah, tuan, tak keluar dari badan. Kentut tidak, tak. Buang air tidak, sendawa tidak. Masa tu, tuan-tuan, kita berguling atas lantai. Sakitnya kerana apa? Angin tak keluar. Siapa yang pernah kena batu karang, siapa yang pernah kena angin pasang dalam badan, dia tahu. Berguling-guling. Allah Ta'ala jadikan angin itu dalam tubuh badan. Dalam kereta pun ada angin juga, angin dengan minyak. Kalau tak balance, kereta jalan bro. Manusia pun juga. Tapi ada orang beritahu saya, doktor, kereta Volkswagen tu, dan juga kejuruteraan engineering kereta tank Jerman tu yang lalu di padang pasir, dia tak pakai air. Betul, dia pakai angin, ya. Angin lah kan, dia pakai angin. Adalah teknologi dia macam mana dia buat, tetapi mesti ada
perimbangan di antara dua benda. Boleh jadi ada lagi benda lain yang sampai yang sini tuan ni ramai orang keturunan, ramai orang engineer dia tahu daripada saya lah. Cuma saya nak sebut, Allah Ta'ala sebut di sini sempurna lah, hebat. Ya, hebat. Bila kita dah tak ada sesuatu yang ada pada tubuh badan kita, baru kita nampak, oh, inilah tanda kesempurnaan. Kalau ada sempurna, tak ada tak sempurna. Baik, ini baru mukadimah tuan-tuan. Ya, baru mukadimah. Saya belum masuk lagi bab yang saya nak bincangkan, nak kongsikan bersama. Ya, bukan mengajar ya, kita kongsi bersama insya-Allah. Baik, ayat seterusnya yang hilang saya nak fokus kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian yang disebut oleh Allah SWT dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah SWT telah mengilhamkan dalam diri manusia ni, dia kata tak sebut Islam. Ya, fa'alhamaha fujuraha, jiwa. Setiap insan itu jalan kefasikan kiri dan jalan ketakwaan. Apa maknanya? Maknanya manusia ni telah pun diberikan nilai. Saya kata nilai lah, nilai baik dan nilai buruk, jalan baik dan jalan buruk dah ada dalam diri manusia. Kalau orang tak ada agama pun, dia ada jalan ni, dia ada nilai. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita keluar KLCC, kita tengok berjalan dekat depan tasik, kita tengok orang buang sampah. Ya? Tiba-tiba ada orang bukan Muslim, dia ambil sampah tu, dia kutip, dia bubuh dalam tong sampah. Soalan kita tanya, yang buang tadi siapa? Kenapa dia buang? Dan yang kutip tadi siapa? Dan kenapa dia boleh kutip? Adakah adakah dia diajar oleh, kita kata buat agama lah, agama dia untuk buang sampah merata atau kutip sampah untuk dimasukkan sampah? Hatta orang yang tak ada agama, orang mulhid ya, yang etis pun, kalau tanya dia, Tuan tak percaya pada Tuhan? Dia kata dia tak percaya. Kalau saya bunuh mak Tuan, macam mana? Tuan setuju tak? Dia kata tak boleh. Mana boleh bunuh mak saya? Kenapa tak boleh? Tak boleh lah itu mak saya. Dia kata, kalau mak orang lain pun tak boleh juga. Kenapa? Jadi dia dalam diri dia ada satu fa'alhamaha fujuraha, tadi ilham jalan baik dan jalan buruk, nilai baik dan nilai buruk. Dia tahu dah, dia tahu. Dalam diri itu dah ada. Nak buat jahat dan nak berbaik itu sebenarnya datang daripada hati buruk kita. Allah tak ada bersihkan. Kalau tuan-tuan duduk dekat ofis, pergi bilik air, tuan-tuan tengok. Bilik air itu pipe kita buka, kawan kita masuk awal tadi tak tutup, tak sempat, nak cepat. Nak clock out, tak sempat nak tutup, pipe. Tuan masuk tengok, alamak, tuan tutup. Kenapa tuan tutup? Sebab nilai positif, nilai jalan baik itu ada dalam diri tuan tutup. Nilai tanggungjawab, nilai tidak membalik, ya. Dan nilai itu ada dalam diri. Dan inilah yang saya nak sebut tentang hadis Nabi SAW menyebut bahawa setiap Muslim, setiap orang yang lahir itu adalah Muslim dan dia bersih bagaikan kain putih. Maknanya orang yang lahir ini memang dia bersih lah, bersih. Tapi bersih bukan kosong. Orang-orang sosiologi bagat dia mengatakan manusia yang lahir ini lahir dalam keadaan blank state ataupun tabula rasa. Maknanya dia kosong, tak ada apa-apa. Tapi dalam Islam, setiap manusia yang lahir itu adalah bersih dan dikembangkan dan diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada tu. Dan Nabi SAW menyebut pula yang menjadikan bayi itu, anak itu, ya, sama ada Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi, ialah ibu bapa, ya, ataupun penjaga ataupun keliling. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya bila budak baru lahir ni, dia sudah ada nilai baik dan nilai buruk yang ada dalam hati perut dia, dalam diri dia, dalam jiwa dia. Apabila dirangsang dengan baik, yang nilai positif akan keluar. Dirangsang dengan contoh-contoh yang baik, dirangsang dengan yang positif akan keluar. Kalau dirangsang dengan benda yang tak baik, maknya menjerit, bapaknya menjerit, bapaknya isap rokok, amaknya isap rokok, abangnya isap rokok, abangnya isap ganja. Jadi itu dirangsang dengan negatif, maka nilai negatif akan keluar. Dirangsangkan ini sebenarnya lah yang Nabi SAW sebut, yang menjadikan seorang bayi, anak itu Muslim ataupun Majusi atau Yahudi lah kan,
suasana sekitar. Di England tuan-tuan, pakar psikologi pendidikan yang buat kajian. Ya, dia masukkan tikus 3 ekor dalam sangkar, dia pasangkan music rock Michael Jackson yang masih hidup masa itu. Dia pasang kerbong dengan bass drum speakernya kuat kan. Sehingga tikus duduk dalam tu berlari lagi ke kaki kanan. Bila dimatikan muzik tu, dibuka sangkar, dilepaskan 3 ekor tikus tu. 3 ekor tu keluar tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang apa jadi. Macam Pak Hitam yang bawa radio ke atas bawah tu kan. Gitu-gitu lah. Jadi sebab dia dipengaruhi. Tapi dibawa hujan satu lagi. Dia ambil lagi 3 ekor tikus, dimasukkan dalam sangkar, dipasang lagu muzik yang perlahan. Perlahan, sentimental, pelan-pelan macam orang sayang tu lah. Bila lepas 6 jam, dilepaskan 3 ekor tikus ni, 3 ekor tikus keluar dalam keadaan berjalan lembut, baik, tidak kelam kabut. Maka dia buat kesimpulan bahawa pengaruh luar ini boleh menyebabkan kelakuan diri binatang itu menjadi begitu. Jadi dalam bidang sains sosial yang saya adalah pakar, ataupun saya kata saya adalah bidang sains sosial dalam pendidikan, menunjukkan betapa suasana di luar yang Nabi sebutkan yang menjadikan manusia itu Majusi, Nasrani ataupun Yahudi, inilah kerana suasana keadaan sekeliling. Jadi kalau tuan-tuan duduk di pejabat ni, Petronas ni kan, kalau tuan-tuan masuk, ya, kalau tuan-tuan dirangsang dengan benda yang tak elok, kita akan jadi tak elok, kerana yang nilai negatif itu akan keluar. Sebab tu Nabi kata, apabila kita berkawan, carilah kawan seperti orang yang penjual minyak wangi, dan janganlah mencari atau berkawan dengan tukang besi. Bukanlah maknanya tukang besi tak elok, kerja tukang besi itu halal juga, tapi itu perumpamaan, metafora. Kerana berkawan dengan orang penjual minyak wangi ini, kita akan dapat bau harumnya. Berkawan dengan orang baik, bercampur dengan orang mulia, bercampur dengan orang yang akhlaknya bagus, segala-galanya baik, kita akan dapat tempias dia. Bercampur dengan orang yang ada ilmu, berkawan dengan orang yang hebat-hebat akhlak, yang jujur, yang mulia, yang ikhlas, yang rajin bekerja, kita akan dapat tempias dia. Itu memang Nabi dah sebut, ya. Sama lah tadi macam muzik tadi kan, muzik rock dengan muzik perlahan, kena pada tikus, dia akan mempengaruhi. Dan yang baiknya apabila kalau kita berkawan dengan orang-orang yang dikeliling kita ni, orang-orang yang ikut SOP lah, Standard Operating Procedure di pejabat, ya, bila orang masuk, dia ada piagam pelanggan, ada carta dia. Orang masuk, borang permohonan untuk mendapatkan stesen gas, stesen minyak, ya. Isi borang, dari isi borang, prosedur dia ialah hendaklah bagi kepada orang yang kedua. Yang pertama, orang ni sema, semua cukup syarat, dokumen lengkap bagi pada dia. Berapa hari nak buat? Dia kata dalam tempoh 24 jam. Okey, itu namanya piagam pelanggan. Dalam masa 24 jam, borang hari pertama tu dah selesai, sampai kepada orang yang kedua, iaitu boleh jadi dia penyelia, ya, dia akan sema, okey, semua confirm. Kemudian diarahkan satu pasukan pergi melawat site, tengok kawasan tu bagus ke tak bagus, betul ke tak betul, kemudian cek semua dokumen-dokumen tanah, betul ke orang ni tuan punya, dia nak sewa ke dia nak apa, semua dia cek betul. Okey, balik, okey, selesai, bawa ke mesyuarat. Keputusan nak bagi atau tak bagi pada pemohon untuk buka stesen gas di tempat berkenaan. Dia dah buat apa dah? Ini namanya Standard Operating Procedure. Kalau kita berkawan dengan orang yang pegang kepada Standard Operating Procedure ni tuan-tuan, mudah hidup kita. Sama lah macam hidup kita ni tuan-tuan, kita ada Standard Operating Procedure, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu Standard Operating Procedure. Bila kita berkawan dengan orang yang tak tinggal sembahyang, insyaAllah kita pun sembahyang. Saya dulu pernah, ya, sama-sama kawan-kawan hamba Allah ni, orang yang lebih tua pada saya, dia tak sembahyang, tapi dia ikut, dia suka ikut saja, ya. Satu ketika dulu lah ikut sampai masa sembahyang, tanya dia sembahyang, panggil dia haji, dia belum pergi haji, biasa panggil dia haji, jadi sembahyang.
Kalau tak bawa kain, dia kata. Tak boleh. Saya pun sembahyang. Lepas sembahyang, kemudian esok dia ikut lagi. Cik, sembahyang. Tak apalah, sembahyang dulu, saya sembahyang jadi. Tak sembahyang juga. Lusa dia bawa kain, jadi sembahyang ni. Kain tak bawa, saya ada kain. Dia pun ambil. Kan? Rupanya dia tak tahu macam mana nak ambil sembahyang, macam mana nak sembahyang. Dia tak tahu. Tapi malu untuk. Tapi apabila sudah hari ke hari dia berkawan dekat kita, akhirnya dia sembahyang, akhirnya dia nak belajar sembahyang. Walaupun dia tak tahu sembahyang, mula-mula dia ikut lah. Ini kelebihan kalau bercampur dengan penjual minyak. Kalau kawan dengan tukang besi, ya, Masya Allah tuan, bau dia pun kita dah bau busuk. Dia pegang kita berlengah, Syekh lama tak jumpa, dia peluk kita, habis. Dengan baju kita berlengah dia, dengan hitam, dengan apa, hidung kita pun habis kotor. Silat bagi bulan dia pegang besi, masa jumpa tu, dia pukul belakang kita, terkena besi cedera. Kalau tak kena besi pun tak apalah, kita datang dekat dengan dia, bahang panas api tu, percikan api tu pun terkena kita. Jadi apabila kita bercampur, berkawan, memilih kawan ni, tuan Nabi SAW sebut tadi tu begitu. Jadi berhati-hati, ya. Kenapa? Itu adalah rangsangan untuk mengeluarkan yang positif ataupun mengeluarkan yang negatif. Dan oleh kerana itulah, untuk menghalang daripada, ya, kita banyak negatif kita keluar ni tuan-tuan, setahun sekali Allah Ta'ala suruh kita puasa 30 hari, dia suruh puasa. Sebab apa? Nak tekan yang negatif ni, turun, masuk balik dalam perut kita, jangan keluar. Bulan puasa, ya, kita tak boleh makan, betul kan? Ya, tak boleh bohong tu negatif tu, bohong tu negatif. Kalau tak puasa, boleh menipu. Ya, masuk pejabat pukul 9, clock in, keluar pergi minum teh tarik dengan roti canai. Ya, kerja betul dah mula dah. Ini betul tak tahu, tapi kalau pejabat kerajaan betul lah. Masuk 7.50, keluar pergi kedai mamak, minum teh tarik, roti canai, minum sampai 8.30 pagi. Dia tuang kerja 30 minit. Patut dia mula kerja pukul 8. Kemudian pukul 10 atau 10.20 boleh keluar minum pagi 20 minit. Dia keluar juga, minum lagi, borak lagi, kena rokok sampai 10.40 atau 10.45. Katalah dia tuang lagi setengah jam, dah 1 jam. Tengah hari 12.45 keluar. Dia pun keluar jugalah 12.44. Keluar, balik patut pukul 2 masuk kerja, dia masuk 2.30. Setengah jam dia curi lagi, dah 1 jam, jam setengah. Petang boleh minum pukul 3.30. Pejabat kerajaan minumlah 10 minit, 20 minit, dia keluar juga, minum juga. Gimana? Minum setengah jam lagi. Satu hari dia ponting 2 jam. Nilai itu tuan, nilai. Dia keluar 2 jam tu satu hari. Satu bulan dia dibayar gaji, katalah gaji dia 3,000 sebulan, ya, 3,000 sebulan. Dia dibayar gaji bukan ikut jam, dia dibayar gaji ikut bulan. Dalam bulan tu ada 2 jam. Dalam satu hari tu 2 jam dia tuang. Kali dengan 22 hari lah, kata 22 hari itu bulan kan, dah 44 kan, ya, 44 jam. Dia dibayar 30 hari, ya, ikut jam, tak ikut jam, bayar 30 hari. Tapi dia sudah curi masa 44 jam, tapi dia dibayar juga kerana dah dikira. Dan duit yang masuk tu macam mana tuan-tuan? Kita beli makanan masuk tubuh badan kita, kita beli makanan bagi anak isteri makan, kita beli pakaian pakai pergi sembahyang. Duit tadi. Nabi kata apa? Sumber yang haram masuk dalam tubuh badan, maka tubuh badan itu akan menjadi bahan api neraka. Jadi tuan-tuan, nilai ini satu benda yang Allah Ta'ala beri pada kita dan mesti dirangsang dengan banyak yang positif, bukan banyak yang negatif. Jadi untuk itu maka Allah Ta'ala telah menggariskan, ya, standard operating procedure, cara hidupnya betul, ya, maka diberikan 5 kriteria.
Ya, kalau Jepun dia ada 5S. Kan? Allah Ta'ala bagi 5. Halal, haram, wajib, harus sama sunat. Jadi kalau kita ikut benda tu, insya-Allah benda yang masuk bersih, benda yang keluar bersih. Jadi 5 tu tak berubah tuan-tuan. Itulah ISO kita. Kita pergi Afrika, kita pergi Antartika, kita pergi Gracia, kita pergi mana-mana dalam dunia ni, 5 benda ni tak berubah. Itu ISO 9000. 9008 dah sekarang. 2008. Prosedur itu Allah Ta'ala telah wujudkan di seluruh dunia. Rukun 13 semayang lagu 13 rukun. Mula-mula mesti ditegak. Kalau dia sakit pun, dia nak semayang duduk, boleh. Tapi kalau dia berkuasa berdiri, dia hendaklah berdiri dulu. Bukannya terus duduk, Allah Akbar, tak boleh. Kalau dia berkuasa berdirilah. Kalau dia tak berkuasa berdiri, tak apa, dia duduk. Tapi kalau dia berkuasa berdiri, dia Allahu Akbar, masa rokok tu dia tak larat badan dia pinggang dia sakit. Dia boleh duduk atas kursi, kemudian dia pun rokok. Dengan caranya lah, sujud, dia rokok, duduk sikit lagi. Ya. Maknanya sembahyang pun ada SOP, Standard Operating Procedure, ada ISO 9000, tak boleh langkah. Ya, tak boleh rokok. Rokok kemudian sujud dulu, naik rokok balik tak boleh. Itu tak boleh. Dia bersifat linear. Ya, dan peraturan itu Allah Ta'ala telah aturkan. Itu yang wajib lah, yang tidak ada maaf bagimu. Yang ada maaf bagimu ni apa? Masuk bilik air kaki kanan. Itu tak apalah, dia tidak sampai kepada tahap. Walaupun itu adab yang baik ialah masuk kaki kiri, ya, keluar kaki kanan. Bila kita pakai baju tuan-tuan, bagi kita pakai baju kan, sunnah beritahu pakai kanan dulu, kemudian baru masuk kiri. Kalau pakai kain plekat pun sama, masuk kaki kanan dulu, masuk baru masuk kiri. Kita menghentam je lah. Kadang-kadang daripada atas ke bawah pun boleh, tak ada masalah. Pakai stokin pun disuruh pakai kanan dulu, kasut pakai itu. Itulah standard operating procedure. Kalau tak ikut boleh tak? Boleh, ya, tapi kurang pahala. Kerana apabila kita ikut peraturan SOP ni, ya, standard operating procedure yang Allah Ta'ala telah garis, Nabi telah gariskan ni, maka orang ni punya positif, dia akan keluar banyak. Dia akan keluar banyak daripada diri dia. Dan bila banyak keluar positif, Masya Allah tuan-tuan, orang ni dia akan jadi orang yang suka memberi dan memberi, dan suka memberi dan memberi dan memberi. Tuan-tuan perhatilah, orang-orang yang tak tinggal sembahyang rajin, puasa rajin, sembahyang rajin, ni akhlaknya jaga, seolah tuan, dia jaranglah sangat nak jumpa orang ni kedekut. Susah nak jumpa. Kalau orang yang ni kan susah. Kalau drama TV tu lain lah. Haji Bakhil jumpa dengan Cikgu Murni, kan, Cikgu Murni datang baru bagi, orang lain datang tak bagi. Tapi wallahu alam lah, itu cerita, ya, itu cerita. Tapi dalam kehidupan kita hari tuan-tuan, kalau perhatikan orang-orang penjual minyak wangi ni, ya, orang-orang yang baik-baik kira tuan-tuan ni kan, insya-Allah tak ada apa-apa. Dia boleh bagi nilai itu, nilai negatif. Apa nilai negatif? Sombong, bongkak, takabur, hasad, dengki, ujub, heran dengan diri. Aku hebat, aku balik luar negeri, aku duduk di dekat atas, bilik aku aircon, bilik aku besar. Kau tak tahu ke bilik aku besar? Dah sembahyang tuan, nantilah bayang lagi. Ni ada kerja office tak selesai lagi. Bayang tuan dia lupa. Tak payah nak mengaku, aku tahu. Jadi ini negatif. Dia keluar sendiri ni. Dia bukannya dipaksa-paksa, tak ada. Dia akan keluar sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan dalam diri manusia itu jiwa kefasikan dan jiwa ketakwaan. Jadi kita boleh pilih, nak pilih yang mana. Ya. Kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita pergi tepi jalan kan, ada orang bukan Islam, dia boleh menerap ke atas rumput tu kerana nak ambil kucing yang sedang jatuh daripada longkang, daripada bawah tu. Dia nak turun tujuh dekat berani, dia baring, dia nak capai tu, dia ambil. Tuan-tuan tengok, apa nilai yang ada pada diri dia, yang dia nak ambil sangat nak selamat tu, kenapa? Kerana nilai positif, bukan kerana ajaran agama, tidak juga. Tetapi apabila dirangsang dengan agama, kan, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, kita tazkirah kitab Riyadhus Shalihin, kita akan jumpa
perangai-perangai, sikap-sikap, ya, tabiat-tabiat yang elok yang mesti dibuat. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Kalau nak minum tangan kiri, alas. Makanan makan jaga. Itu semua benda tertib. Pakaian, seluar, baju, semua diberitahu dalam kitab-kitab ni untuk supaya dirangsang benda yang positif keluar. Bila bulan puasa, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, sebenarnya nak menekan yang negatif tu supaya turun, bagi yang positif. Siapa yang sembahyang wajib pada bulan puasa digandakan 70 kali ganda. Bergebuk orang sembahyang wajib. Barang siapa yang sembahyang sunat akan diberikan pahala wajib. Orang pun ramai sembahyang tarawih, sembahyang sunat, tapi pahalanya dapat pahala wajib. Sedekah banyak mana banyak ni, seumpamanya semuanya nak keluarkan yang positif supaya badan kita positif. Bila positif tuan, ion dalam diri, ion positif dalam diri ni dia akan aura tu akan keluar, ya. Saya baca satu kajian yang dibuat oleh seorang ahli fizik di Amerika, kan. Dia kata kenapa kita sembahyang, orang Islam ni sembahyang 2 rakaat subuh, kenapa tidak 4? Zuhur 4, Asar 4, kenapa tidak 3, 2? Maghrib 3, kenapa tidak 4? Isyak 4, kenapa tidak 2? Dia berhujah, ni hujah dia lah, kajian dia, ya. Dia kata manusia ni ada ion negatif dan positif dalam badan. Bila letih banyak yang positif, bila kita segar, sihat, ceria, banyak yang positif. Maka apabila kita sembahyang ni, sembahyang berjemaah khususnya lah, sembahyang berjemaah, ya, maka nilai-nilai ion positif negatif ni dia akan pergi ke kiri dan kanan. Orang yang banyak negatif dia akan neutralize dengan yang positif berakan-akan. Itu pandangan dia, kajian dia. Jadi subuh tu pendek sebab apa? Malam tak ada aktiviti, tidur, ya, bangun terkejut tak sembahyang tahajud, terkejut sembahyang tahajud pun ada, tapi aktiviti tak banyak, badan tak letih, ya, sembahyang 2 rakaat. Tapi Nabi kata, kan, barang siapa yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, seperti mana Bilal bin Rabah, syurga. Bukan yang sembahyang sunat saja, kenalah buat yang lain juga, tapi itu antara amalan, ya. Jangan tinggal sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sembahyang 2 rakaat subuh, sembahyang sunat 2 rakaat subuh tu kerana tempoh masa badan kita tu tidak banyak positif negatif, dia okey, ya. Jadi pendek pun okey, cukup dah. Itu logik yang diberikan oleh lebih tadi. Daripada subuh sampai ke zuhur, waktu panjang. Kita keluar rumah, kerja komputer, kerja LRT, kemudian bekerja siang malam, nak bekerja di pejabat, naik turun, buat kerja penat, badan kita jadi lesu. Bila lesu banyaknya negatif. Kita rehat, sembahyang 2 rakaat, SOP kata sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur ataupun sembahyang dulu, ya, sembahyang 4 rakaat yang wajib lah. Maka badan kita akan neutral balik. Apatah lagi bila sembahyang bersebelah orang yang banyak yang positif ni, negatif badan kita akan jadi bertambah segar. Dan Nabi kata apabila 2 Muslim bertemu bersalam, maka akan gugur dosa-dosa kecil di antara keduanya di celah-celah. Jadi jumpa orang salam ni, ya, walaupun tak kenal pun tak pun, ada aura ni, positif negatif, ya. Orang saintis mungkin boleh urai sebab ni. Zuhur dengan asar orang masih kerja, jadi diperlukan waktu solat tu panjang sikit lah untuk di neutraliskan ion negatif positif ion pada tubuh badan manusia. Antara asar dengan maghrib pendek sembahyang. Habis tu orang tanya, macam mana pula isyak 4 rakaat sedangkan maghrib dengan isyak pendek? Jadi dia beri alasan. Dia kata malam sembahyang isyak 4 rakaat. Untuk apa? Untuk tidak menstabilkan ion negatif dan positif, supaya mudah bangun malam untuk tahajud. Jadi kalau terlalu letih memang kita tidur nyenyak, ya, tak bangun sampai ke subuh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bangun pagi itu, kita masuk bilik air, kita ambil peru gigi. Tuan-tuan gosok gigi itu kenapa? Sebab ada nilai dia. Nilai dia apa tuan-tuan? Nilai dia ialah bersih, segar, sihat. Kalau tak gosok gigi, nilai dia apa? Berbau busuk, lalat lalu pun mati, ya, tak segar dan tak sihat. Itu negatif tu, maka tekan ke bawah. Kita sembahyang 2 rakaat, nilai dia apa? Taat kepada Tuhan. Itu nilai taat tu. Kalau tak sembahyang, nilai dia apa? Khianat, tidak amanah, tidak patuh pada Tuhan. Buat apa duk atas muka bumi kalau tak patuh pada Tuhan?
Bumi Tuhan bagi air ataupun udara yang kita hirup tu, yang kita boleh bernafas tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke pejabat tepat pada waktu pukul 9 masuk, 8:59 dah sampai pejabat. Itu apa nilai itu? Nilai itu ialah tepat pada waktu, bertanggungjawab dan berdisiplin. Kita buat kerja kemas-kemas, tulisan kemas, kerja kita di pejabat kemas, semua kemas, dan besok kita baiki lagi kemas. Itu apa tu? Itu maknanya menuju ke arah kesempurnaan. Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala kasih kepada orang yang beramal, bekerja dan berusaha ke arah menyempurnakan amal. Memang tak sampai pada kesempurnaan, tapi ke arah menyempurnakan amal itu adalah tuntutan Islam, tuntutan iman, bukan opsional. Orang Jepun, dia baca hadis ni, dia baca hadis apa? Hari ni mesti baik pada semalam, esok mesti lebih baik pada hari ni. Dia perkenalkan satu konsep namanya Kaizen. Kaizen tu dia perkenalkan, dia buat buku tuan-tuan. Orang buat Masters MBA pun baca buku tu. Kemudian dia pun buat apa? Dia buat 5S. Di institusi ke 5S tu, ada satu institut kat sana, ada buku, orang buat MBA pun buat kursus, tuan-tuan pun belajar 5S. Kenapa dia nak membaiki amal? Ya, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang beramal dan berusaha ke arah menyempurnakan amal. Jadi kita buat benda-benda sebaik mungkin ni kerana apa? Kerana hablum minallah. Bukan sangat hablum minannas, tapi manusia yang tidak faham dalam bab nilai ni, dia akan lihat bahawa ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Kalau aku buat baik sikit, aku dapat anugerah pekerja cebelang bulan ni. Dia mencari habuan dunia. Tapi kalau dia ikut kerana Nabi kata begitu, maka dia baik. Dan Nabi sebutkan juga dalam mafhum hadisnya, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah dalam amal. Kalau terjemah dalam total quality management, dia panggil apa? Consistency determines quality. Saya ulang consistency determines quality. Istiqamah dalam amal ini, dia akan menghasilkan orang yang berkualiti. Kita beramal mengaji sedikit tak apa, tapi konsisten tiap-tiap hari, insya-Allah kita kekal. Kan? Tapi kalau kita nak buat banyak, boleh jadi kita tak dapat buat semua. Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kalau kita lihat di kilang Motorola umpamanya dia buat telefon tu kan, dia panggil prosedur, dia panggil satu objektif dia, zero defect. Maknanya kalau ikut SOP buat telefon di kilang tu, susun ikut prosedur, dia akan keluar produk di ujung sana zero defect. Kerana ikut SOP. Syukurlah dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalau kita ikut SOP, standard operating procedure, kehidupan yang digariskan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, insya-Allah kehidupan kita aman, kesihatan kita baik, keluarga baik, masyarakat baik. Orang kata ini dunia utopia, dunia ideal. Tidak tuan-tuan, memanglah manusia ini tidak boleh sampai pada zero defect, tetapi ke arah kesempurnaan itu disuruh, dituntut oleh iman. Baik, jadi nilai ni kalau saya campak satu kertas, yang nilai yang warna biru, yang warna purple, yang warna hijau dengan warna yang biru, yang mana tuan-tuan akan ambil? Tuan-tuan akan kata yang purple. Sebab apa? Dia ada nilai 100. Kalau kertas tu hanya sekeping kertas berwarna purple tanpa ditulis RM100, tuan-tuan tak akan kutipnya sebab ada nilai. Sama lah dengan kehidupan kita tuan-tuan. Kita pakai cermata ni kadang-kadang tak mau lap kan, datang pejabat dengan penuh habuk, cermata tu pun tak tahu je. Cakap dengan customer, ya selamat pagi tuan, boleh saya bantu? Orang tu tengok, ini mata dia mana satu ni. Dia tak nak ambil kain, lap kasih bersih, menunjukkan imej yang baik, imej yang bagus, tak nak. Jadi dia tidak memenuhi tuntutan yang Nabi SAW sebut tadi. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam, dan esok mesti lebih baik daripada hari ini. Jadi nilai ni tuan-tuan, kalau kita rangsang baik dia keluar baik, kalau rangsang tak baik dia akan keluar tak baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan diri. Sucikan diri ini selain daripada kita sembahyang, kita beristighfar, kita bersedekah. Orang minta duit tuan-tuan, bukan diminta segala duit nak pakai kita.
Ada 10 sen bagilah. Ada 100 nak bagi 100 terpulang, bagi ikut ikhlas. Tapi ada setengah manusia tuan, terlalu berdekut. Orang minta pun dia marah, dia halau, dia tak nak bagi sudah. Banyak orang, kau awak daripada mana? Kau datang dari mana? Siapa suruh kau datang dari mana? Kau punya lesen? Jabatan kamu dah bagi putih ke belum? Yalah, kita mungkin ada prosedur-prosedur, tetapi nak bagi-bagi tak nak bagi, kata subhanallah. Dia macam kat Mekah kan, banyak orang minta duit dia, minta kata-kata. Dah tak ada duit. Dia balik rumah, dia masuk bilik dia, hotel dia, tengok duit tak ada. Jangan kan? Ya, itu pengalaman orang kat Mekah. Kat sini pun sama juga. Kita punya kedekut, kadang-kadang kita orang minta duit sedikit, makcik dokong anak seorang, kita tak nak bagi kan. Kata, jom, kita tak boleh minta cakap. Kalau kita nak bagi, kita nak bagi kita diam. Tak dan dia keluar, naik kereta dia langgar satu, kereta lain, accident, pecah, lampu, RM150. RM50. Kadang-kadang tuan-tuan, duit yang kita sedekah ni, sebenarnya duit tu adalah duit dalam poket kita ada duit orang miskin, ada duit orang susah. Jangan kedekut. Kerana apa? Kedekut ni nilai negatif. Bila kita keluarkan 10 sen, keluarkan RM1, bagi sedekah, insya-Allah yang negatif ni tamak, halopah diturun. Yang naik ialah pemurah, dapat pahala. Allah Ta'ala bayar balik. Dalam bentuk macam mana? Boleh jadi kita tak dapat gaji lebih, tetapi kita tidak sakit. Bila kita sakit masuk hospital, macam angin tadi, batu karang kaput, belanja RM6,000. Ya? Kita boleh bagi RM10. Kan? InsyaAllah kesihatan kita diberkati. Rumah kita selamat. Kereta kita tak rosak selalu. Masalah kewangan kita insyaAllah terjaga kerana diberkati. Tapi bila dah mula kedekut, dah macam-macam, Allah Ta'ala akan tarik nikmat itu sedikit. Jadi kena bayar itulah, kena bayar inilah, kan? Macam-macam. Rugi RM10, tapi ROI dia kita selamat dari sudut kesihatan dan juga bala dan seumpamanya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang khusus untuk saya ini, ya, kita dapat mengambil yang baik, ya, kerana yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu adalah daripada saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita bergerak di mana saja dalam kehidupan kita, hendaklah kita sentiasa conscious ataupun sedar di sana ada nilai nak positif atau nilai negatif, dan bagaimana kita memilih, ya, membuat keputusan untuk membuat yang banyak yang positif daripada yang negatif, supaya kehidupan kita sentiasa berada pada track ataupun perjalanan yang betul. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita dalam iman, matikan kita dalam iman, memberkati kehidupan kita, anak isteri, ya, dan juga pejabat kita, ya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, yang melihat yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.